Tan Sri Yang Ketua, saya mohon mencadangkan iaitu satu akta untuk menyemak semula Akta Koperasi 1993, Akta 502 dibacakan kali kedua sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Tan Sri Yang Ketua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Akta Koperasi 1993 telah diwartakan mula berkuat kuasa pada 22 Januari 1994. Akta ini adalah bertujuan untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut nilai-nilai kejujuran, kebolehpercayaan dan ketulusan bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi negara dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta Koperasi ini telah dipinda beberapa kali dan pindaan yang terakhir telah dibuat pada tahun 2007. Pindaan tersebut bertujuan untuk memperkukuhkan elemen pengawasliaan ke atas koperasi oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, sekarang dikenali sebagai Suruhanjaya Koperasi, di samping menyelaras pelaksanaan Akta Koperasi dan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Tan Sri Yang Ketua, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berpandangan bahawa Akta Koperasi 1993 perlu disemak semula bagi menambah baik penyeliaan dan kawalan sektor koperasi supaya ianya kekal relevan dengan perkembangan ekonomi semasa dalam dan luar negara. Selain itu, pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Suruhanjaya Koperasi juga ingin memastikan pindaan akta ini akan menjadi pemudah cara kepada gerakan koperasi di negara ini untuk terlibat dalam bidang perniagaan dan yang berprofil tinggi bagi menjana pendapat dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan pengeluaran dalam negara kasar, KD&K negara. Dalam konteks ini, pihak kementerian berpandangan bahawa gerakan koperasi adalah merupa satu platform terbaik untuk menjadi jentera penggerak kepada sektor ekonomi negara ini. Ianya juga sejajar dengan peranan Suruhanjaya Koperasi yang bertanggungjawab untuk mengukuhkan prestasi dan produktiviti sektor koperasi selaras dengan Dasar Keusahawanan Nasional 2030 yang menyasarkan sumbangan perolehan koperasi sebanyak 100 bilion menjelang tahun 2030. Sehingga 31 Disember 2019, terdapat sebanyak 14,625 koperasi berdaftar yang mempunyai kekuatan seramai 6.09 juta anggota dengan modal share dan yuran berjumlah 15.39 bilion serta aset bernilai 146.78 bilion. Dari segi pencapaian, gerakan koperasi telah berjaya menjana pendapat sebanyak 45.79 bilion ringgit Malaysia. Purata pertumbuhan perolehan sektor koperasi setiap tahun meningkat sebanyak 3.97% daripada tahun 2014 hingga 2019. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Suruhanjaya Koperasi telah mengadakan beberapa kali program libat urus iaitu engagement bersama agensi yang berkaitan serta mengadakan sesi konsultasi bersama beberapa koperasi terpilih selain turut melaksanakan online public engagement dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua sepanjang tahun 2018 hingga bulan Disember 2019. Hasil perbincangan daripada sesi tersebut menunjukkan bahawa
pihak koperasi dan agensi yang berkaitan tidak bantahan untuk menambah baik Akta Koperasi 1993. Di antara maklum balas yang diterima hasil daripada sesi konsultasi adalah termasuk beberapa perkara seperti berikut. 1. Pengurangan bilangan anggota bagi tujuan pendaftaran koperasi. Yang kedua, pengurangan bilangan ahli lembaga pengarah dan ahli jawatan kuasa audit dalam tujuan memudah cara tabik urus koperasi. Yang ketiga, memansuhkan kelulusan Suruhanjaya dalam penggunaan logo atau logo oleh koperasi. Yang keempat, memudahkan pengurusan harta pulangan atau kepentingan anggota simati yang beragama Islam. Dan yang kelima, membatalkan sesuatu koperasi akibat kekurangan keanggotaan. Tan Sri Yang di-Pertua, objektif pertama Akta dicadangkan adalah 1. Memperkukuhkan elemen kawal seliaan ke atas koperasi. Kedua, menyalaras pelaksanaan Akta Koperasi 1993 dan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007. Ketiga, memastikan sektor koperasi kekal relevan dengan perkembangan ekonomi semasa. Dan keempat, pemudah cara kepada gerakan koperasi untuk terlibat dalam bidang perniagaan. Tan Sri Yang di-Pertua, akta yang dicadang ini melibatkan 9 cadangan pindaan merangkumi 11 pasal kesemuanya. Antara pasal pindaan utama dalam rang undang-undang ini ialah pasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan permulaan kuasa Akta Koperasi 1993 yang dicadangkan. Pasal 2 bertujuan untuk meminda perangan 5(1)(a) Akta Koperasi 1993 untuk memperkukuhkan bahawa suatu koperasi yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 20 orang boleh didaftar sebagai koperasi asas. Pada masa ini, satu koperasi dikehendaki terdiri daripada sekurang-kurangnya 50 orang sebelum ia boleh didaftar sebagai satu koperasi asas. Pasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 6 Akta Koperasi 1993. Pasal 3(a) bertujuan untuk meminda perangan Seksyen 6(1)(a) Akta Koperasi 1993 untuk memperuntukkan bahawa sekurang-kurangnya 5 orang hendaklah menandatangani borang permohonan bagi pendaftaran sesuatu koperasi asas. Masa ini sekurang-kurangnya 10 orang dikehendaki untuk menandatangani permohonan sedemikian. Pasal 3(b) bertujuan untuk meminda perangan Seksyen 6(a)(2) dan (b) Akta Koperasi 1993 untuk menghendaki minit mesyuarat agung yang dikemukakan bersama dengan permohonan untuk pendaftaran satu koperasi asas untuk ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 10 orang yang hadir. Pada masa ini, sekurang-kurangnya 25 orang yang hadir dikehendaki untuk menandatangani minit itu. Pasal 4 bertujuan untuk meminda subseksyen 8(1) Akta Koperasi untuk membenarkan Suruhanjaya di bawah peruntukan khas untuk mendaftar satu koperasi yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang. Pada masa ini, suatu koperasi dikehendaki terdiri daripada sekurang-kurang 20 orang. Ini satu kriteria profesional dan teknikal Tan Sri Yang di-Pertua, koperasi profesional. Pasal 5 bertujuan untuk meminda Seksyen 12 Akta Koperasi 1993 untuk
menggugurkan kehendak yang dikenakan ke atas suatu koperasi untuk mendapat kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Suruhanjaya sebelum korporasi itu boleh mempamerkan nama dan logo lainnya di setiap cawangan. Pasal 6 bertujuan untuk meminda Seksyen 24 Akta Koperasi untuk membenarkan pemindahan share, pulangan atau kepentingan kepada orang yang dinamakan, iaitu nomini, oleh seseorang anggota yang beragama Islam yang meninggal dunia untuk mengadakan peruntukan bagi pengesahan apa-apa penamaan-penama oleh seorang anggota koperasi beragama Islam yang dibuat sebelum tarikh permulaan kuatkuasa akta ini. Pasal 7 bertujuan untuk meminda Seksyen 42 Akta Koperasi 1993 untuk mengurangkan bilangan minimum yang dikehendaki bagi anggota lembaga suatu koperasi bagi 6 kepada 3 orang sahaja. Pasal 8 bertujuan untuk meminda Seksyen 42A Akta Koperasi untuk mengurangkan bilangan minimum yang dikehendaki bagi anggota Jawatankuasa Audit Dalaman sesuatu koperasi daripada 3 kepada 2 orang. Pasal 9 bertujuan untuk meminda Seksyen 50 Akta Koperasi untuk memperuntukkan bahawa kumpulan wang sesuatu koperasi boleh didapatkan daripada peminjam daripada mana-mana institusi kewangan berlesen dan koperasi yang ditentukan oleh Suruhanjaya Koperasi. Pasal 10 bertujuan untuk meminda Seksyen 72 bracket 1 Akta Koperasi untuk memperuntukkan bahawa Suruhanjaya boleh membatal pendaftaran satu koperasi jika bilangan anggota telah kekurangan hingga kurang daripada 5 orang. Pada masa ini, Suruhanjaya boleh membatalkan pendaftaran satu koperasi jika bilangan anggotanya telah kurang hingga kurang daripada 15 orang. Mengandungi peruntukan peralihan, sehubung dengan itu, Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Ada siapa yang menyokong?